أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasa ni, Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, datuk-datuk adat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, tamunya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia dan umur kita sampai ke malam ini, dapat kita sama-sama duduk meraihkan bulan di mana lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang kita buat pada malam ini masuk dalam amal kebajikan yang Allah Subhanahu wa taala pandang dengan pandangan rahmatnya dan dikurniakan kepada kita kebaikan yang banyak. InsyaAllah ganjaran pahala yang melimpah ruah, mudah-mudahan. Dan yang paling penting kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya keliru malam ni tuan-tuan, sebab tadi imam kata mendengar sedikit ceramah, lepas tu dia kata masa tu pula kat saya, maksudnya ni nak sikit ke nak banyak sebenarnya. Jadi saya keliru. Mula-mula dia kata sikit, lepas tu terulang kat saya. Kalau ikut kat saya, ni baru 7 suku. Jadi maulid ni kita sambut setahun sekali je. Jadi tak payah lama-lama, kita dalam pukul 12, pukul 1 tu lah. Saya faham tuan-tuan, macam saya sebut awal-awal saya jumpa tuan-tuan, saya kenal tuan-tuan, saya tengok depan ni semuanya muda-muda kan. Jadi duduk lama-lama kan punggung sakit. Jadi dalam ni semua dah lanjut usia, kecuali saya lah, masih lagi muda lah, alhamdulillah. Lagi muda tu tuan-tuan kayak kita, kalau kita rasa kita tua. Ala kulihan tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab tu saya sediakan catatan, sebab kalau biar bercakap orang, dia susah nak berhenti. Bila ada catatan kan, kita terikat dengan catatan ni. Jadi tak adalah dia lama, itu tujuan ni sebenarnya kan. Kau biar cakap sekarang jadi panjang. Saya tahu tuan-tuan letih, saya pun letih kalau duduk lama-lama ni. Tapi sesekali pun bagus juga tak? Duduk lama-lama. Kalau tuan-tuan rasa dah tak larat, tuan-tuan kek lah tangan. Ustaz, berhenti. Saya tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan, kita adakan sambutan maulid ni. Jangan sampai masuk bulan maulid kita tak buat sambutan maulid. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi menyebutkan, kalau aku ni dikurniakan oleh Allah Ta'ala emas sebesar bukit Uhud, kata Hasan Al-Basri, semua emas tu akan ku belanjakan untuk buat sambutan Madhur Rasul. Kalau lah katanya diberi oleh Allah Ta'ala aku emas sebesar bukit Uhud, semua emas tu akan aku belanjakan untuk buat sambutan Madhur Rasul. Maksudnya apa tuan-tuan? Tengok orang dulu-dulu kan. Saya selalu sebut dulu-dulu orang-orang di Mekah, bila sampai malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua imam-imam mazhab yang 4, semua tutup guru, semua anak murid, semua orang keluar daripada kota Mekah tu, daripada rumah masing-masing menuju tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipasang lampu terang benderang malam tu. Masing-masing jalan berarak, tak ada orang tinggal rumah, bawa anak semua menuju tempat lahir Nabi sambil bertakbir, sambil bertahlil, sampailah di tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi, mak Nabi tu dilahirkan Nabi di situ. Mereka akan baca Maulidur Rasul, sejarah Nabi, kebaikan Nabi, cara hidup Nabi, akhlak Nabi. Itu semua dibacakan. Gunanya apa tuan-tuan? Untuk mengingatkan kembali orang yang belakang ni
supaya jangan sampai nanti kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi akhlaknya tak seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, malam ni syukur pada Allah kerana dapat hidup, walaupun dalam keadaan seru, banyaklah longgar ni kan, longgar sana, longgar sini, tapi syukur kita masih lagi hidup dan kita boleh lagi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita tu bukan sekadar kita hidup, tapi kita syukur pada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi dikurniakan nikmat yang banyak sampai ke hari ini tu. Tak ada yang tak makan lagi. Makan ni kita. Walaupun kita tahu kita ni bukan yang paling baik di kalangan manusia, tapi ada Allah Ta'ala tahan nikmat dia. Kau ni sembahyang malih kau ni, wajib kau ambil. Orang tu sunat buat, kau tak buat, kau ayat sikit rezeki kau. Tak ada. Makin naik, kalau yang bergaji tu gaji makin naik, makin naik, makin naik gaji dia. Kalau yang bekerja tu macam mana susah pun pasti ada makanan untuk disuap ke dalam mulut dia, mulut isteri dia, mulut anak-anak dia, pasti ada. Takkan ada yang kelaparan. Baiknya Allah Ta'ala pada kita semua. Walaupun kita bukan orang baik, sebuah kekurangan, dalam kurang zikir, kurang pula wirid. Ni bukan kat sini, di tempat lain. Semayang bangun, tak ada wirid, tak ada zikir, ada masalah. Tuan bangun tadi sebab apa? Sakit perut nak berak hari Isnin. Tuan bangun sebab apa? Alah, anak nak uji petrol pula hari Rabu. Tuan bangun tadi, rumah nak telefon, tak boleh petrol. Hari kami, aduh, sampai Ahad masa pula berzikir, tak ada. Rezeki masih lagi banyak, kurang selawat, nyanyi banyak, cakap banyak, walaupun kita tak faham apa benda yang kita nyanyi tu. Lagu Korea kita hafal, lagu India, lagu Hindustan, lagu putih, Quran kurang baca kan. Filem banyak tengok. Ni bukan orang sini ni, nampak macam kritis warna ceramah malam ni kan. Bukan apa nak ingat ibu tuan-tuan, itu yang saya sebut ni semua yang kita buat kan. Quran jarang kita baca, filem banyak kita tengok. Anak sekarang ni budak-budak muda ni filem Korea suka betul tengok kan. Hanyalah orang muda, kita orang tua, kita cerita Perambi Madu Tiga yang kita tak tengok, yang lain boleh tengok. Sebab dia tak nak tengok Madu Tiga, orang lain dia tengok. Madu Tiga jangan tengok, lain boleh tengok. Bosan dia orang rumah. Orang ini Korea habis semua tengok. Quran jarang baca. Yang paling banyak kita tengok, kita lihat telefon. Itu satu hari itu kalau tak sampai sejam tu, itu bukan orang semua tu. Mesti telefon tu lebih pada sejam. Kita lihat. Siapa tu? Kita. Kita kurang menghadiri majlis-majlis ilmu. Kemudian kita kurang minat nak dengar Al-Quran. Orang mengaji, ada cara mengaji kan, tukar lagu, tukar cerita lain. Ni bukan di sini, ni orang di Afrika saya sebut ni. Tak nak dengar Al-Quran tu, sakit telinga. Boleh tak kita? Padahal kita pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Latih kita bila buat ibadat, kita buat yang fardu-fardu ya. Masa kita umur 25 tahun tu, kita kata kat diri kita, muda lagi, besok dah tua, buatlah yang sunat ni. Sekarang ni tuan-tuan tua, muda lagi kau, dah tua dah, inilah masa kita nak buat, pun kita nak buat. Mungkin kita akan cakap, tak apa, dah tua dah, pilu mati, dah mati, sesembahyang dalam kubur. Itu itu ni tuan-tuan, saya nak beritahu diri saya dan diri tuan-tuan semua. Dalam agama kita ni, kita tak masuk lagi ni intro ya. Dalam agama kita tuan, ada dua perkara paling penting dalam kehidupan kita. Islam dia mengandungi dua elemen penting. Satu iman, satu amal. Satu iman, satu amal. Dua-dua ni kena ada. Dia kalau tak ada antara satu ni, dia macam nasi ayam, ayam tak ada. Bagaimana? Boleh isi ayam, ayam tak ada. Nasi ada. Itu dah bagaimana?
kan? Jadi ada iman, ada amal, ataupun sebut ada amalan hati, ada amalan anggota, atau kita sebut ada amalan batin, ada amalan zahir. Atau senang lagi kita faham, ada gabungan tauhid dan syariat. Tauhid tu amalan hati kita, keyakinan pada Allah. Syariat tu fiqh, zahir, amalan zahir yang kita buat. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Ghazali, bukan Muhammad Ghazali ya, bukan Imam Ghazali ya, Syekh Al-Ghazali, maksudnya Imam Muhammad, Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Muhammad Al-Ghazali pemikir Islam, dia dah meninggal 3 tahun yang lalu, dan dia merupakan guru kepada Syekh Al-Qaradawi, pengurusi kan majlis ulama dunia, pengurusi dia Yusuf Qaradawi ni, orang alim. Guru dia Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali ni, kalau tuan-tuan perasan, dia ada tulis satu buku, satu kitab, nama dia Aqidatul Muslim. Dalam kitab tu dia mengingatkan umat Islam dengan katanya, sesungguhnya manusia yang beriman, tuan-tuan yang bukan saya sebut kamarah kat siapa ni, kalau semua lihat turun surau ni, bukan saya sebut, saya mengulang apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Manusia yang beriman tapi tak ada amal, dia serupa seperti iblis. Bukan saya sebut ya, saya bukan mengiblis orang. Syekh Muhammad Ghazali sebut, manusia yang beriman tapi dia tidak beramal, dia serupa seperti iblis. Manakala manusia yang beramal, banyak amalan ni, tapi dia tak beriman, dia serupa seperti Abu Talib. Tuan-tuan tengok Abu Talib, amalannya baik. Selepas kematian ayah dia Abdul Muttalib yang memelihara Nabi, yang memberikan jagaan yang baik kepada Nabi, kan, menyelamatkan Nabi daripada ancaman orang-orang Quraisy pada ketika itu, orang segan pada Abdul Muttalib. Meninggal Abdul Muttalib, Abu Talib jaga Nabi macam ayah dia. Tak ada orang boleh usir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus, tetapi dia sendiri tidak boleh beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan baik banyak, tapi tak ada iman, serupa seperti Abu Talib. Yang tadi iman ada, tapi dia tak ada amalan, serupa seperti iblis. Iblis tu, dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dia mengaku, tetapi dia tidak ada beramal. Amalan pertama yang Tuhan suruh buat, sebab Allah Ta'ala menjadikan Adam sujud hormat kepada Adam, dia tak nak beramal, dia tak nak buat. Lepas tu jadi kufur dengan Allah Ta'ala. Dia ada iman, tetapi dia tak beramal. Iblis percaya Tuhan, tapi dia tak sembahyang. Apa beza dengan orang yang mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan tak sembahyang? Serupa tak? Macam serupa ya? Iblis, dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tapi iblis tak bayar zakat. Serupa tak? Orang beriman dengan Allah pun tak bayar zakat. Sama orang mana? Iblis beriman dengan Allah sebagai Tuhan, tapi iblis suka buat maksiat. Serupa tak dengan orang yang suka buat maksiat, tak beramal? Sama ya? Itu yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Itu sebab orang manusia yang betul-betul baik, iaitu orang yang ada dua-dua elemen ni. Dia beriman dengan Allah, dalam masa yang sama dia patuh dengan menunaikan amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu tuan-tuan kita kena sadar. Dan sebab itulah kita ada di surau ni, ini semua bentuk amalan zahir kita. Kita mengadakan majlis Mahdhur Rasul, kita sembahyang sama-sama, kita wirid sama-sama, kita doa sama-sama, kita bersalawat sama-sama, kita mengagungkan Nabi Muhammad sama-sama. Ini semua adalah amalan-amalan zahir kita, di mana dalam hati kita mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabb Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab sekarang ni tuan-tuan, daripada muda dulu kita dimain-main oleh iblis. Kau muda lagi, besok dah tua baru beramal tadi. Sekarang kita dah tua, nyanyian yang sama dilepaskan kat telinga kita. Tak ada lagi taati kau tak ada tadi. Walaupun kita dah tua, kita malih nak melakukan ibadah. Kalau buat ibadah yang fardu saja, yang sunat kita tak buat. Tahajud malam tak bangun kita. Tahajud koncik ke dia?
Bidat tahajud tak ada. Ha? Kalau nak tengok bola malam tu Liverpool lawan Manchester United, kita ingat bangun ni bola apa ni? Entah ada hantu kat balik pintu tak? Sebab dia terbayang muka pemain Liverpool, Manchester United tu. Bangun enggak dia? Hantu-hantu lah tadi. Kan? Tengok ni bola. Bila dia ingat nak tengok bola. Tapi bila terkejut malam nak bangun, dia ingat malam-malam ni elok main tahajud 2 rakaat. Dia ingat lah, ada setan kau cokit kan. Mati sudah kan. Baik tidur tak payah sembahyang. Tengok. Kita kena main-main dekat setan ni. Teruk kita tuan. Malah kita nak bangun malam, buat sunat malam, tahajud malam, wirid malam, zikir malam, selawat malam. Tapi polik itu, bila kita kerja kat kebun tu berjam-jam ada pula tenaga kita. Mengayau kat karnival apa expo berjam-jam taklah longor koting kita. Bersukan tak cukup petang, malam buta orang bersukan juga taklah longor koting kita. Ada tenaga kita. Ke mana dia itu akal itu tuan? Sungguh kita telah dipermain-mainkan oleh musuh Allah yang namanya Iblis. Jadi malam ni tuan-tuan, saya bawa diri saya dengan tuan-tuan untuk sama-sama kita rasuan balik. Kita kena beritahu diri kita, bang, amalan kita ni sikit. Besok kok ditimbang oleh Allah Ta'ala, kok bawa sikit je, kanannya sini sikit je. Ni belum selamat tuan-tuan, yang selamat macam ni tu boleh tu lagi. Sebab apa? Nanti orang-orang yang kita buat dosa dengan dia, Allah Ta'ala tak ampun dengan dosa. Kita sendiri yang kena minta maaf ke dia. Besok dia akan datang. Di akhirat besok tuan-tuan, tak ada ruang untuk orang melepaskan diri daripada azab Allah bila dosa yang banyak. Tak ada cara nak menghapuskan dosa, nak selamat diri. 2 cara. Satu, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala berkehendak tu lain cerita lah. Kita daripada manusia. Satu, syafaat daripada Nabi. Kok dapat syafaat Nabi? Satu. Yang kedua, dengan cara macam mana? Dulu dia cari balik orang yang mengumpet dia dulu, orang yang mengenai dia dulu, untuk dia pindah ambil kebaikan orang tu. Dulu kau mengumpet saya macam ni. Nabi sebut dalam hadis kan, orang yang mengumpet orang, orang yang ambil hak orang, rampas hak orang, menyakitkan hati orang. Besok kebaikan kita akan pauri ke orang tu untuk balik apa ni orang kata, untuk tabih balik kesalahan kita pada dia. Semua kebaikan kita beri ke dia. Macam ni. Ini baru amat punya. Lem kasih lagi. Datanglah kasih, naik lagi. Datanglah abu, naik lagi. Sudah macam ni. Dah tak ada dah kebaikan. Betul kebaikan nak bagi kan, ada orang minta ke ni. Macam mana pula? Ambil ompuk orang yang jahat tu beri ke kita. Kebaikan dah tak ada. Pada ketika itu tuan dia mana? Dia mana tuan-tuan hidup? Yang itu kita kena fikir sama-sama tuan. Jadi hari ni kita walaupun dah okey dengan Allah Ta'ala, dosa kita cukup banyak tuan. Dosa kita banyak. Dosa hati, kita sering lalai mengingat Allah. Dosa mata, tengok satu benda yang Tuhan tahu. Dosa telinga, dosa kaki, dosa mulut paling banyak. Bukan sekadar membawang orang, menghaliurkan orang, membawang putihkan orang, mengapa lagi mencilikan orang, semua kita buat. Ya Allah Tuhanku, banyak tuan-tuan. Kemudian dosa kaki, jaga ke masjid susah, tapi manjat gunung Gambau lapar ni tinggi tu. Ni bukan orang Gambau, orang Afrika. Lapar manjat gunung Gambau tu. Nak manjat tangga suruh ada bawa apa batu tangga tak lapar dia manjat. Bersusah payah ngikat tali, ikat batu tu nak lapar sampai ke atas tu. Lapar lah, sugak sangkit tu apa? Susah kan? Sugak sangkit sampai ke batu tu. Bergayung-gayung tu sampai dah ke atas tu. Dia nak pergi surau 3 macam tangga tu. Dia tak lapar. Siapa tu? Kita tuan-tuan dan puan. Masjid mana nak pergi? Minta maaf tuan-tuan, macam kasar bunyi. Ni bukan minta maaf sebab saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Bunyi kasar sikit kan. Kalau makhluk halus tu ada sikit bunyi. Bukan nak bantai-bantai siapa tuan. Kita nak ingatkan kita sama-sama ni. Kan? Supaya kita sadar banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat pada hari ini, sehingga akhirnya nanti takut-takut kita tuan-tuan akhirnya akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan?
Tahu-tahu tuan-tuan, tiba-tiba kita telah menginjak usia tua. Dah tua dah kita ini. Memutih dah uban kita. Lugur dah gigi-gigi kita. Dah tak ada apa-apa dah. Kulit yang dulu togang nak kondo tuan-tuan. Semua ini mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah segera. Fafirru ilallah. Segeralah kamu kembali kepada Allah Ta'ala. So kita ambil kesempatan musim-musim maulid ni tuan-tuan, untuk mengingatkan diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua. Kan? Yang lebih-lebih tu, mudah-mudahan dengan berkat sambutan maulid ni, kita mohon pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa ketika kami muda dulu. Berilah kami kekuatan untuk terus beramal sampai hari kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh buka minda tuan-tuan, boleh buka hati tuan-tuan untuk kita sama-sama berlapang dada, balikkan fikir-fikir, balik renung-renung balik apa yang kita bincangkan pada malam ini. Kan? InsyaAllah kalau kita lembut hati untuk fikir sama-sama, InsyaAllah akan datang banyak kebaikan untuk diri kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nak bawa satu ayat Quran yang masyhur selalu dibaca dalam Quran oleh orang ramai ustaz, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Qul ya ayyuhan nas. Allah Ta'ala sebut, katakanlah. Apa yang Allah Ta'ala sebut? Wahai manusia semuanya. Allah Ta'ala suruh siapa cakap ni? Suruh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beritahu semua manusia. Allah perintahkan Nabi suruh beritahu semua manusia. Asal jam ni 7.30 itu kan. Saya korang tipu. Kau ni 7.30. Kau jam tu tak betul. La ilaha illallah. Awak ingat bau 7.30, bau tidak pukul 8 dah rupa ya Allah. Nipu betul jam. Tipu betul-betul saya hari ni pun. Sebab dalam saat ni berjalan. Ya Allah. Tak apa, tak apa. Tak apa, tak ada tanya tu biar tu. Saya tengok ini 7.30. Dah lama dah 7.30 ni. Dia tipu pejam tu. Jahat betul jam tu. Ustaz nampak tak ya? Ha? Nampak tak ya? Nampak tu. Aku tak nampak. Allah Ta'ala suruh Rasulullah beritahu manusia tuan-tuan, cakapkan pada manusia, maklumkan pada manusia, isytiharkan pada manusia. Apa dia? Inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasulullah. Aku ini adalah utusan Allah Ta'ala kepada kamu semua. Allah suruh Rasulullah beritahu manusia, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah. Allah Ta'ala suruh Rasulullah sampaikan. Tak apa tuan, biar harus tuan. Ya tak tuan ni, encik bateri dah sudah. Masa saya sebut tadi. Dan Allah Ta'ala suruh Rasulullah beritahu manusia bahawasanya dia tu adalah Rasulullah. Beritahu manusia. Beritahu manusia ni siapa? Beritahu orang bawah ya. Bila sebut beritahu manusia, tak kira lah apa bangsa orang tu, apa bahasa orang tu. Baik dia orang Malaysia, baik dia orang Cina, baik dia orang India, orang Arab, orang putih, coklat, orang biru, kelabu di anjing, orang hitam, kuasa siapa orang beritahu Muhammad, kamu tu adalah utusan aku. Allah Ta'ala minta. Biar itu, yang orang itu ya. Dan jadi manusia tak kira apa status apa kedudukan ni. Tadi tak kira orang mana ataupun status baik dia pemimpin, baik dia sultan, baik dia Perdana Menteri, baik dia adun, YB, menteri besar, beritahu Muhammad, engkau tu adalah Rasulullah, kau tu utusan.
beritahu inni rasulullah ilaikum. Beritahu Muhammad bahawa engkau adalah utusan Allah yang diutuskan oleh Allah. Ada jam suruh dia. Diutuskan oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai pesuruh kepada sekalian alam. Itu Allah Ta'ala pesan ke Nabi, suruh beritahu. Jadi Rasulullah ni bukan dia lantik diri sendiri, dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Rasulullah tu diutuskan oleh Allah, sudah pastilah orang yang diutus oleh Allah tu hebat. Bukan kaleng-kaleng kata Indonesia kan, bukan calang-calang orang. Nak jadi utusan Tuhan ni mesti ada kehebatannya. Satu, Nabi tu hebat. Lebih lagi yang mengutus tu lagi hebat. Sebab sedia maklumlah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutus, Nabi tu sendiri hebat. Pasti dia diutuskan yang lebih hebat daripada Nabi itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak tahu kehebatan Allah tu? Allah Ta'ala sebut awal-awal kita tadi, inni rasulullah ilaikum jami'a allazi lahu mulkus sama. Beritahu manusia Muhammad, engkau itu adalah utusan aku kepada manusia semuanya, iaitu Tuhan yang lahu mulkus samawati wal ardh. Yang utuskan kau ni adalah Tuhan yang ada kerajaan langit, bumi. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Dia menghidupkan dan dia mematikan. Beritahu semua orang yang ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan inilah pemilik langit, Tuhan inilah pemilik bumi. Segala isi dia, inilah dia Tuhannya, inilah yang Rabb, inilah yang menguruskan, menghidup dan mematikan semua yang ada atas muka bumi ni. Tuhan yang mengutuskan engkau ni Muhammad. Beritahu manusia. Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita cerita Madhur Rasul ni, saya selalu sebut, kita tak boleh samakan Rasulullah SAW ni, kehebatan ni dengan orang lain. Sehebat mana pun manusia, Rasulullah tetap di tempat yang pertama. Tak ada orang lain boleh letak ke atas. Salah kita letak ke atas orang lain melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain kalau hebat, dia bukan utusan daripada Allah. Rasulullah hebat, dia adalah utusan daripada Allah. Tak ada orang dua atas dia. Kalau kita ngaji tauhid pun, dia ajar dalam apa tu, Jawharatul Tauhid syarah oleh Ibrahim Laqani tu. Kan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaq. Seafdal makhluk, tak kira lah apa je makhluk, termasuk malaikat sekali. Seafdal makhluk nabiyuna adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anisyiqaq. Elakkan berbantah-bantah, jangan nak banyak dakwah-dakwi diri. Tak ada dah, confirm muktamad Allah Rasulullah itulah sehebat-hebat orang. Tak ada orang lebih hebat. Termasuk malaikat Jibril itu sekali duduk di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pula kalau Jibril, orang-orang saleh pun duduk bawah Nabi, lain-lain tu tak masuk dah. Siapa orang ni yang handa-handa Tuan rasa? Kan ada Gautama Buddha, pengasas agama Buddha. Oh tak ada. Dia pun tak hebat. Apa? Abraham Lincoln dulu hebat. Oh dia pun tak hebat. George Washington, oh dia lagi tak hebat. Siapa lagi? Napoleon Bonaparte, yang tuan-tuan tahu pemimpin dunia ini. Hitler misal sebagai kontak tu. Ada semua tu bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh samakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak boleh samakan dengan Nabi? Sebab Nabi dipilih, diisytiharkan oleh Allah. Nabi dipilih oleh Allah dan Allah Ta'ala isytiharkan. Suruh isytiharkan. Allah isytiharkan dalam Quran. Ada hitam putih, diangkat menjadi Rasul. Jadi dia tak sama dengan orang lain. Secara rasmi diumumkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Betul tu. Itu sebab kalau itu sungkit balik, Tok Guru macam Syekh Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Dibai di Afrika tu. Banyak lagi kitab-kitab macam Ibn Hajar Al-Haytami dengan kitabnya Ni'matul Kubra Al-Alam. Apa lagi? Banyak lagi kitab janji. Semua dalam kitab tu dia cerita apa tuan? Yang orang baca di Mekah tu. Sejarah dulu di Mekah, setiap kali Maulid, dia pergi ke tempat lahir Nabi tu, dia akan buka kitab tadi. Dia baca cerita sejarah Nabi lahir macam mana sampai habis.
akhlak Nabi, semua cerita tentang kehebatan Nabi semua. Musim maulid ni kita kono war-war balik kehebatan Nabi ni ke orang. Lebih-lebih ke anak-anak muda kita. Anak muda tu nak terbang ya, sebab dia nampak Superman dengan Batman. Saya selalu sebut, dia rasa Superman tu anda kuat, dia tenang kuat. Kok kuat pun dia Batman dengan Superman ni bangang. Dalam bahasa Melayu kita bangang, sebab dia pakai seluar dalam ke luar. Patut seluar dalam ikat dalam, dia pakai ke luar. Oh putih bodoh-bodoh kita. Budak-budak tu anda Superman ni boleh panjang-panjang, banyak raksasa dibunuh dah. Batman pun terbang, Spiderman melompat jauh-jauh jangkauan ni main-mainnya. Bodoh gitu anak gitu, semua bagi Batman, Superman. Dalam masa dia anggung-anggungkan dia kuat tu, orang putih kuat tu, dibodoh kita. Dia letak hero-hero tu semua seluar dalam ke luar. Pakai seluar pun tak boleh. Macam mana jadi hero? Tapi orang Melayu nanti jadi hero. Anak kita pun semua tu, dia tak nampak Rasulullah lah. Dia tak nampak Nabi lah masa tu. Kan? Tak nampak Nabi lah. Yang itu yang kita war-warkan. Sebab itu dulu-dulu, contoh tengok dah kita tak tua kan, budak-budak ni masa maulid dibawa beramai-ramai. Suruh suruh cerita untuk guru baca. Sebab dia Rasulullah hebat. Hari ni maulid semua orang-orang tua-tua muda je. Orang-orang tua-tua kan. Budak-budak tak ada. Budak-budak tak nak dengar cerita apa cerita apa barang kita zaman-zaman dulu tu dia. Dia nak cerita boleh-boleh lain kan. Itulah masalah hari ni tuan-tuan. Jadi gagal kita menarik anak-anak kita. Sebab tu kita tengok Nabi dulu bila dia telah berjanji, semua akan cerita kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok dalam kitab Berzanji. Kita tengok dalam kitab Berzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Yang kita baca selalu itulah. Wa muhayyang apa lagi tu? Abtadi'ul imla. Naik syekh dah kan. Kan aku dulu ibla lah apa semua kita dulu saya memang joget suka betul. Ada tua suara tak ada tapi ingat lagi lagu tu betul. Pikuk orang Berzanji tak ada betul nyanyi tak larat dah. Kan Syekh Ja'far sebut antara kata Syekh Ja'far menceritakan wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maqtu'us surrati biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aynah. Baru ceramah dah Hasan. Kue benar tuan kita kena raikan azan kita jawab dah habis azan kita sambung sikit yo dah buku boleh kita pergilah insyaallah.
tuan-tuan saya ingat tadi, ingat diri saya, ingat tuan-tuan, mudah-mudahan kalau tuan-tuan beramal so saya dapat saham ya. Tapi azan tuan jangan lupa baca doa. Dan Nabi sebutkan, man qala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, siapa baca doa lepas azan ni, Nabi sebut wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajiblah syafaat aku untuk dia di hari akhirat. Jadi amalan tu sikit kecil tuan, tapi Nabi janjikan syafaat dia untuk orang-orang yang baca doa selepas azan. Jadi kita ingat sama-sama besok kalau lepas azan ni kita baca doa. Saya nak bagi tuan-tuan duit tak ada. Bagi tu kangkuk tuan beramal, tuan dapat tuan dapat kebaikan, saya pun dapat kebaikan. Jadi tuan-tuan, seperti mana saya sebut tadi, saya takkan berlama-lama sebab saya tahu tuan-tuan orang lama. Jadi orang lama-lama ni tak boleh berlama-lama. Gitu. Cuma saya minta izin ke tuan-tuan, saya tak banyak, tapi saya mana sampaikan saya akan berhenti. Saya janji dengan tuan, paling panjang pun saya akan berhenti pukul 9 atau buah beratur. Kok terlampau banyak benar aku tak habis pukul 9, tepat pukul 9 on the dot orang disebut saya berhenti pukul 9. Minta izin ke tuan. Sebab tak berbalik ke sesuai maulid ni kita cakap sikit-sikit kan. Lagi satu tuan-tuan, lagi lama kita duduk dalam majlis ilmu, lagi banyaklah catatan amalan kita. Itu disebut oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Antara 7 kelebihan orang duduk dalam majlis ilmu, panjang mana masa dia duduk tu, sepanjang itulah dicatatkan dengan ganjaran pahala. Maknanya majlis ilmu ni lagi elok panjang-panjang. Tinggal lagi kita nyawa takut tak panjang tuan. Semua dah latih dah lama-lama kan jadi latih. Saya faham tuan-tuan duduk ke bawah, saya duduk atas kursi opok, pinggang sakit. Jadi kita sama-sama lah. Panjang pun dah pukul 9 kan saya berhenti lah insyaAllah. Jadi minta izin tuan, lebih kurang ada yang 35 minit. Macam mana sampaikan, kat mana sampai kita berhenti tahu. Walaupun terpaksa break emergency, sebab kita janji kan, janji. Jadi tuan-tuan, tadi Syekh Ja'far sebut wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu as-surrati biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makulatan bikuhlil inayati ainah. Dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dalam keadaan yang bersih. Dia lahir bersih. Nabi tu lahir keluar pun mak bersih. Tak ada apa-apa yang mengiringi, tak ada cecair. Apa kita sebut cecair tu tuan? Air mentuban apa? Air tuban ni. Bukan air sirap kan? Tak ada. Tak ada. Koring ni lahir. Kalau kita lahir dari koring bentu, lahir ke orang bau, ke kelumpur dongan jorit, mak kita jorit. Oh, jorit. Oh, kelumpur dongan jorit. Nabi lahir bersih. Dah lah bersih. Tak ada apa cecair kotor yang mengiringi Nabi. Makhtun. Makhtun ni dah bersunat. Siap dah berkitan, bersunat Nabi. Maktu as-surrah. Tadi pusat pun dah berpotong. Keluar-keluar dah handsome ya. Tak macam kita terpaksa pisah dulu murtabak tu. Tu murtabak tu, apa benda tu? Saya panggil murtabak. Yang benda tu tak? Apa tu kan? Tembuni tuannya. Macam mana anak dalam pek orang tembuni dah tahu. Tembuni yang bersambung dengan kuih tiaw tu kan? Tembuni, betul kuih tiaw, murtabak, kuih tiaw sambung dia si anak itu kan? Saya khabar itu kan tuan. Saya sampai sekarang saya susah nak makan kuih tiaw. Sebab anak tu saya dulu, doktor saya ni dia bagi kat kita. Bila balik tengok macam kuih tiaw tu lah tu. Tu macam murtabak. Sampai hari ni dia tak boleh makan. Sebab terbayang-bayang rumahnya dulu kan anak pertama tu. Sebab kuih tiaw tu jual ni macam tu. Nabi tak ada tu, dah potong. Bersih, cantik, handsome ya. Dah potong tali besar. Habis tu dah potong. Dah bersunat, bersih, koring, kemudian potong tali pusat, tayyiban. Siap berminyak wangi. Jangan tanya saya, Ustaz, ada tak ditulis dalam kitab tu? Minyak atar ke minyak apa? Jangan tanya macam tu, tak apa saya jawab. Dah minyak wangi. Wangi ya. Dahinan apa? Dah siap minyak rambut. Bersikap, dah ada minyak rambut. Yang tanya lah, bel krim ke apa Ustaz? Tak apa saya jawab tu. Dah minyak rambut cantik, dah lawa. Makhulatan bikuhlil inayati ainah. Siap dah bercolak mata, waduh mata. Nabi bercolak nak tidur, kita berjalan bercolak. Kalau kita colak kan, ambil sejam kan, jangan. Besok-besok kita ada masa kita cerita tentang colak tu. Masa bila bercolak kan? Hari ni memang berasa ya orang colak kan. Ikutlah yang Nabi buat tu. Dah siap colak. Cantik, lawa keluar Nabi tu, elok. Keluar dalam keadaan sujud. Membayangkan. Bergoga istana Kaisar ke satu. Api majusi yang tak pernah terpadam, padam begitu kan.
Cuba tanya balik, siapa yang lahir macam tu? Siapa yang sini ada anak yang lahir macam tu? Sama dengan anak saya yang sulung Ustaz, macam tu lahir. Tak ada. Memang tak ada. Nabi yang lahir macam tu, tak ada lahir macam tu dah. Hebat tu, hebat. Dia bila sebut hebat ni, kehebatan ni, dia mesti orang lain tak ada. Oh, nampak hebat ni. Saya boleh lompat 3 kilometer sini, 3 kilometer lompat. Saya pun 5 kilometer. Ada lebih orang pada lagi. Tak ada hebat ada. Saya Ustaz boleh jalan 8 jam. Saya pun boleh 8 jam. Tak ada hebat dah. Dia hebat ni, orang lain tak boleh buat. Dia seorang yang buat. Macam ni Nabi seorang yang lain. Tak ada orang lain macam ni dah. Tuan-tuan cubalah usulkanlah lahirkan anak macam ni. Kau dapat ada macam ni, boleh kata Ustaz kau botolan pula. Walaupun umur 50 tahun ni anak bongsu macam tu lahir tadi. Dah nak tu. Takkan ada jawab beda tuan-tuan. Yang lahirnya tu Rasulullah. Cerita kat anak-anak kita. Hebat Nabi kita. Muhammad sallallahu. Bola mak kita cerita ni, tengok ni orang pilihan ni. Allah Taala lahir pun dah berbeza dengan orang lain. Belum dia membesar. Siapa budak-muda, budak-muda yang nak panggil dia Al-Amin, jujur. Semua orang yakin dengan dia. Rasulullah ya. Siapa lahir masa tu dia seorang yang ada nama itu Muhammad. Orang lain tak ada nama Muhammad zaman tu. Nabi seorang dia. Cuba hari ni cari nama, tiba-tiba nama anak seorang nama. Susah nak cari macam tu. Nama yang terpuji lah. Buat nama tu Mangkuk, memang tak ada orang buat nama anak Mangkuk. Memang ada anak seseorang nama Ustaz Tolib. Macam Rasulullah dulu nama Muhammad, dia seorang anak pun seorang nama. Tak ada dalam pendaftaran negara sudah tengok dah. Apa nama tuan? Mangkuk dia. Memang lah. Nama tu elok. Nama terpuji. Muhammad terpuji. Tak ada orang nama tu macam tu. Rasulullah seorang dia. Orang yakin, orang percaya. Muda kita dah nanti jadi hakim. Muda-muda ni dah menghakimi. Siapa yang jadi hakim? Menghakimi ketua-ketua puak. Yang bawa-bawa buat nak letak batu Hajarul Aswad, masuk banjir, jatuh batu tu. Semua nak ambil kelebihan. Dia nak jadi ambil kelebihan. Dan suku ni, kau ketua suku. Dan ni siapa kata dia? Kau memanglah kau suku tiga nenek. Dan suku Biduanda tadi lah. Tu payah. Suku Biduanda nak apa ni, ketua suku Biduanda nak ambil 3 nenek, nak 3 batu, nak cuma 3 lah. Semua berapa-berapa. Siapa hakim ni? Nabi masa tu muda lagi. Cari orang hari ni, budak-budak muda, orang tua ambil jadi hakim. Acik bergaduh lah, kau tolong hakim kan, kau tolong selesaikan kes acik ni. Ada orang. Apa tu dekat? Budak ingin dia jauh. Tak faham kau cerita dia tadi. Nabi masa muda, nampak dah kelebihan tu. Semudah. Kan, datang orang. Nak minang dia. Rasulullah pinang Khadijah tapi pinang. Kau pinang Muhammad tu. Siapa sini dia orang nak pinang? Ada? Tengok kan? Tuan Haji Zali, siapa pinang siapa? Saya pinang Muhammad. Ya Rasulullah pergi hantar orang tengok Muhammad. Dan bad Rasulullah masa muda naik usia dewasa. Sepanjang kehidupan Nabi itu mencatatkan tentang kelebihan-kelebihan yang sukar ditandingi oleh orang. Sebab dia Rasul, dia dipilih Allah, dia ditakdib, dididik oleh Allah. Sebab tu Nabi disebut Adabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Aku ni diadabkan, diberi adab, diajar adab, dididik oleh Tuhanku. Dan dia mencantikkan didikan aku. Cantik aku. Semua buah pilihan Allah. Sebab tu ketika Nabi duduk mengembala kambing, tengah jaga kambing, tiba-tiba dia dengar muzik. Orang main serunai, main apa, kejauhan, dia pun jadi minat. Nabi pun pergi dokek, siapa nyanyi lagu, Nabi dengar lagu. Tapi yang pasti bukan Dengar Sayang lah. So, yang mana tak tahu lagu tu. Lagu-lagu putih tak tahu tu. Nabi dengar orang main-main muzik. Nabi pun pergi naik bukit, tengok bawah bukit tu ada. Nabi sampai, Nabi nak dengar, Nabi berduduk situ nak dengar. Lepas tu dia pun tertidur. Tidur Nabi. Allah Ta'ala tak izin dia dengar. Tapi sampai, tapi tak dengar. Lepas tu orang-orang kita sebut, maksud muzik ni ada yang dihalalkan, diharuskan, ada yang tak dibolehkan. Nabi pergi nak dengar, tapi sampai tu Nabi tidur. Tuan-tuan bersemangat ni, hari ni Negeri Sembilan lawan Terengganu ni, nak tengok pemain Negeri Sembilan main. Sampai sejam tidur. Kau buat tu, siap kau lagi. Jangan berlaku macam tu kan. Nabi je tu. Sebab Allah Ta'ala pelihara dia. Allah Ta'ala pelihara Rasulullah daripada benda-benda yang tak layak.
Masa dia belum jadi Nabi, Tuhan Allah dah takdir, adab, jaga dia. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada orang lain. Begitu juga yang dicatatkan oleh dalam kitab Maulid Diba'i itu oleh Imam Ad-Daiba' atau Al-Hafiz Wajihuddin Abu Abdullah Abdul Rahman Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibnu Umar Al-Shazli Al-Zabidi Al-Syafi'i. Panjang nama kan. Itu kitab yang kita selalu sebut. Kalau di pondok-pondok tu memang sadaq kan. Talama ashku gharami, itu dalam tu banyak macam lagu-lagu sadaq tu. Hari ni budak-budak muda nasyid tu banyak ambil daripada kitab-kitab berzanji sebenarnya. Cerita tentang Rasulullah SAW. Dalam Maulid Daiba' ni dituliskan oleh Syekh Az-Zabidi ni. Syekh Ad-Daiba' tuan, orang hebat. Rahmatullah alaih. Hebat dia ni. Dia dikatakan dia telah habis membaca kitab Sahih Bukhari itu lebih daripada 100 kali. Lebih 100 kali dia baca kitab hadis Sahih Bukhari itu. Dialah yang mengarang ni. Dan dia pernah disebutkan, saya sempat tengok tadi, dia pernah menghatamkan kitab Sahih Bukhari itu hanya dalam masa 6 hari je. 6 hari dia khatam baca. Dan dalam kitab Berzanji itu dicatatkan, dia ceritakan pada kita, diingatkan manusia balik, jangan lupa tentang kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis fi zahrihi alamatun, di belakangnya ada tanda kenabian. Tuzilluhul ghamamah. Kemudian Nabi ni dia tanda, dia bukan saja dicatat dalam Quran, tapi Allah Ta'ala letak tanda di badannya, mengatakan dia ini adalah Rasulullah, khatamun nabiyyin, pengakhir kepada nabi-nabi. Dia letak tanda. Kan kita ada tanda lahir, tilalat apa senyap topesnya. Nabi ada tanda kenabiannya. Tidak ada pada orang lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut kehebatannya, tuzilluhul ghamamah. Mana yang Rasulullah pergi, Rasulullah akan dilindungi oleh awan. Mana dia pergi, ikut dia wadub dia. Kita ada macam tu. Yang cari pokok bacang nak jauhkan diri daripada cahaya matahari. Kemudian sam'uhu yasma'u sariral qalam. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, pendengarannya, dia dapat mendengar desiran qalam di Lauh Mahfuz yang menulis apa saja catatan ditulis oleh para malaikat. Bunyi tulis pen tu, geng-geng tu didengar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi. Tak ada yang tu tuan. Kata Syekh Ad-Daiba, basaruhu ila sab'i tibaqi saqi. Penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus tembus ke langit ketujuh. Lepas tu dalam kitab yang lain kita tengok Nabi ni, dia memandang ke belakang seperti mana dia memandang di hadapan. Nabi memandang depan, dia empat belakang. Bukan ada mata kat sini dah. Macam mana tu Ustaz? Tak apa saya nak cakap dah. Itulah kelebihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penglihatannya ke langit ketujuh. Kita ambil barang tanam sikit je, 1 cm lah, jangan tak apa dah. Kita kalah dengan burung gagak. Disebutlah kitabul hayawanan ni, ulama yang mengarang, burung gagak ni dia antara burung yang pandangan tu dia boleh tembus 1 cm 2 cm ke dalam tanah tu, dia tahu apa. Sebab tu kalau di negara Arab, ada gagak ni dia pandai pilih buah tamar yang manis, yang dah masak lanu, dia akan pergi kat situ. Jika orang akan tengok, mana dia pergi, sini dah masak betul, dia cari burung gagak ni. Walaupun minggu lepas kat mana, kat sini kat mana, kita dah cerita gagak ni walaupun dia ada kehebatannya, ada kelemahannya juga. Sebab dia suka tinggal anak. Dia beranak, bertelur, dia buat sarang, dia tinggal anak. Dia takkan jaga anak. Sesuatu binatang yang melahirkan anak, dia tinggal. Siapa lah? Apa benda burung gagak. Dia beranak, dia buat sarang, tapi Tuhan dah cipta macam tu dia sifat dia. Dia bertelur, dia tinggal telur itu. Suruh notis sendiri semua kan. Tapi sarang tu dia buat di mana sarang itu akan menarik minat serangga-serangga. Bila anak ni keluar menotis, anak ni akan
Mak tak bagi makan. Dia akan makan serangga dekat tepi-tepi sarang tu. Ni ulama kata kaji sampai binatang pun kaji kan. Dah ulama Islam. Dia akan makan hidup sampai dia besar. Dah besar burung gagak ni, anak ni dah keluar bulu-bulu sikit, nak boleh terbang, nak boleh terbang jatuh. Anak barulah mak ayah datang ngajar anak ayah macam mana cara nak terbang. Jadi kesimpulan kalau ada orang beranak tinggal anak kat pintu masjid, kat pagar, itu cek mungkin keturunan gagak tu. Cuma besok dia tak ngajar anak terbang ya. Tak dalam kitab tu macam tu kan. Dia tak boleh ngajar anak terbang ya. Buang gagak yang tu kan. Pelik. Tapi Tuhan tak sia-siakan. Kalau tak mampu semua nak gagak, tak ada burung gagak dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran gagak. Tak ada burung dia dalam Quran dah. Burung walang pun tak ada, burung gagak ada. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Ketika Qabil membunuh Habil, mati Habil. Lepas tu Qabil macam mana? Manusia pertama, pun nak buat nak mati adik ni, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat, tak tahu lagi nak mengkebumikan orang. Allah Ta'ala dia hantar gagak mengajar Qabil. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhi. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab fa uwari saw'ata akhi fa asbaha minan nadim. Maka Allah Ta'ala utuskan gagak mengajar Qabil cara nak kumpulkan adik saudara. Kemudian Qabil kata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Kenapa lemah bona aku tak terfikir macam burung gagak dah. Burung gagak dua ekor bergaduh beramuk bertinju mati seekor. Yang hidup ni tadi dia gali lubang, dia tarik, dia tanam Oh macam tu cara itu Qabil tu a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab. Macam mana aku tak terfikir macam burung fikir tadi. Dia pun buat tanam macam gagak. Allah Ta'ala tak gagak yang ajar kita. Kita ni kalau handa bona pun dulu mula-mula standard manusia ni gagak yang ajar. Urung aja. Kan anda bona pun. Sebab tu kalau manusia cari mana pun janganlah berkopak ya Allah. Dulu aja kayak gagak onyang-onyang gitu. Gagak aja. Maksud dia pun tuan, selain daripada Allah Ta'ala nak beritahu manusia di lemah, Allah Ta'ala nak ajar kita belajarlah daripada alam. Sebab alam ni kan kita ngaji tauhid. Apa tanda wujudnya Allah Ta'ala? Adanya alam ini. Bukan suruh tahu ada, tapi suruh baca sekali. Kan? Jadi gagak disebut dalam Quran. Dan gagak itulah yang tinggalkan anak. Dan bila baik-baik pun dia gagak kan, tinggal anak. Tapi akhirnya datang balik. Jadi kalau orang meninggal anak tu, beranak tinggal ambil pagar masjid, pagar tinggal tanda sah. Tu memang tu mungkin ada lah. Dulu keturunan darah-darah gagak ada ke situ kan. Jangan tinggal anak. Itu perangai orang hari ni. Jadi Nabi donga diseran kalam, nampak mata sampai tombus. Kan. Kemudian qadamahu qabbalahumal ba'iru fa azala mashtakahu minal mihan wan nawaib. Maksud itu tuan, tapak kaki Nabi ni dicium oleh unta sehingga hilanglah penderitaan unta tu. Unta sakit, lapar, roti datang pun Nabi kan. Nabi pun ulu kaki, unta cium tapak kaki. Sehat unta tu. Cium tapak kaki. Siapa tapak kaki ayam cium? Mana haiwan yang nak cium tapak kaki kita? Kita nondang adalah. Tak bagi tapak kaki dia ni dia datang nak cium. Datang cium tapak kaki. Tak ada tuan. Nabi datang untuk cium tapak kaki Nabi, bukan segala cium, hilang sakit unta tu hilang. Berkatnya Nabi ni cium tapak kaki Nabi hilang. Sebab itu apa saja yang bersentuhan dengan jasad Nabi yang mulia, dia akan bawa keberkatan. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar ketika mana dia semayang bawah pencomeh tu kan, Mekah kan bawah pencomeh tu, dia sujud kat situ. Sahabat tanya, kenapa kau semayang sini wahai Abu Bakar? Kerana dulu di sini Rasulullah semayang tu. Aku akan cari tempat di mana Rasulullah melekapkan dahinya. Maka aku tak itu nak ambil tempat di mana tempat Nabi berkat Nabi tu kan. Darah Nabi pun orang minum. Siapa? Abdullah bin Zubair kan, sahabat Nabi kan. Nabi berwakam. Apa itu namanya berwakam? Nabi kata kat sahabat tu. Saya ingat Abdullah bin Zubair, saya lupa nama sahabat tu. Nabi pesan, kau bawa darah aku ni, kau pergi buang di tempat orang tak lupa darah ni. Pergi buang.
Letakkan darah ini di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Ibu bayi, tak ada mati balik. Rasulullah tengok. Rasulullah tahu. Dah buang dah. Dah, kata dia. Kalau tak pastikan tempat orang tak jumpa, dah. Ke mana? Aku minum ya Rasulullah. Diminum darah Nabi tu. Sihat walafiat. Kita sesayang-sayang kita dengan rumah kita pun tak nak rumah kita minum darah kita orang. Jadah dia. Dia pun tak nak sudah kan. Kan? Untung kita nak cium kaki kita. Bini kita sendiri pun tak nak cium kaki kita, kaki kita. Penjadah cium tempat kaki abang kata dia. Kita mak pun orang selalu sebut syurga di bawah terdapat kaki ibu. Ada orang cium tempat kaki mak. Tak ada orang cium tempat kaki kita. Anak kita tu. Anak kita tu. Ni untung apa cium. Orang tak nak kita. Binatang lagi dia tak nak. Dia cium. Bewak pun mengakui kenabian Muhammad SAW. Pokok bengkil apa jumpa Nabi, bersalam ke Nabi pokok. Tak ada orang macam ni tuan. Rasulullah SAW yang berlaku dalam kehidupan macam ni. Dan setakat ni saya belum dongar lagi cerita orang dicium tempat kaki Tapi dah saya hidup, dah lama saya hidup ni. Sejak 25 tahun saya hidup dah. 25 tahun macam umur 25 tahun. 25 tahun dah saya hidup tuan-tuan. Seorang saya dengar isteri mencium tempat kaki suami. Oleh kerana kampuk dongar dia kawan saya jauh lah deh. Kawan saya sendiri isteri dia cium tempat kaki suami. Cium. Jadi cerita-cerita yang baik dia ceritakan dulu. Saya pernah selalu cerita sebab saya tertarik dengan sahabat ni. Setakat inilah saya ingat itulah di antara sahabat saya yang Allah Ta'ala kurniakan dia lah. Seorang isteri yang saya ingat sukar nak dicari ganti. Kan? Ngadu dia kat saya. Masa pergi kat PD ke, saya kurus dia dah. Anak saya dah 6 orang. Saya tak pernah nampak, tak jumpa langsung orang rumah saya marah dengan saya. Mukul masam ko, dia mengodik saya ko, dia tak pernah. Bohong lah kau ni, anak dah dah mau. Iyo Allah, tak pernah. Saya gitu tak pernah marah. Kat rumah lah. Tak tu tadi. Bohong lah kau. Iyo. Ini kat PD masa sebelum isi dia meninggal. Akhir isi dia meninggal. Tak pernah. Sampai satu hari tukur, dan buat tadi dia tak balik rumah. Dia tak pernah balik kerja lebih daripada pukul 5. Pukul 5 mesti ada kat rumah. Rumah mesti ada kat rumah. Paling lewat pukul 6 ada lah kat rumah. Tak balik lagi tu. Pukul 2 tak balik-balik. Rumah tunggu. Hantar telefon tak yang ke, mesti tak jawab Satu ada buat aku. Nak suruh rumah marah. Lepas tu saya balik pelan-pelan. Tengok rumah tidur. Suruh barukan, masuk pelan-pelan. Saya tidur. Baru nak terlayang, terasa duduk kat kaki. Tempat kaki, goli-goli. Tengok orang rumah. Ni tengah cium tempat kaki tadi. Pubek ni tadi. Bang tadi. Nangis-nangis rumah. Abang kita kahwin anak dan 6 orang. Belum pernah abang buat macam ni. Tak pernah abang tak balik. Sampai kulolek ku 1 abang tak pernah buat macam ni. Abang, hari ni abang buat ni. Apa salah saya? Kalau saya ada salah abang, tolong bercakap mungkin abang terasa kok semalam kok. Sampai abang buat nak jadi maaf kalau saya bang. Dicium tempat kaki suami. Alah, Hadir nak menangis. Dia nak suruh dia marah. Dia tak marah. Hadir nak jadi menangis sudah. Dia rumah tuan. Masya Allah tuan. Saya dengar tu, yo dia angkit Kalau rumah, ya Allah. Kalau rumah, susah nak cari jengkau ni tadi. Akhir meninggal tu, kanser. Dia punya cukur sayang kat rumah tu. Dibawa rumah, sok ikut abang bimbing Islam. Kau tak ada bimbing Islam, tak ada. Buat buku rumah. Dibagi hadiah kat rumah, RM120,000. Cash. Dengan ladang sawit 2 ekar. Itu banyak. Dia kerja TNB memanglah. Saya dipanggil ceramah, bagi saya RM5,000. Ceramah sejam ya. Oh kena gila apa-apa ni kan. Panggil saya ceramah sejam RM5,000 kau. Gila kau apa? Sejam ceramah RM5,000. On TNB. Duit banyak. Kan? Dia bagi RM120,000. Syukur pada Allah Ta'ala. Isi tak pay. Tuan bayanglah. Berkojo ni isi berkojo, semua gaji isi dia bagi ikut laki dia. Banknya gaji. Ni duit kau kojo. Dapat tak saya berkojo kalau abang tak izin? Dapat kan? Ambil lah duitnya. Kalau anak saya abang ambil dia. Dia kata kalau anak saya diminta, tak pernah minta-minta. Sampai mengangung kasut tu Cikgu DG Pep 8 ni dapat gaji dah 5-6 ribu, 7 ribu lah. Campur yang semua. Mengangung. Dikit dengan kotak. Pagi laki ni tengok apa rumah campur ke sekolah. Kaki ni tengok apa kaki jenis ni bang. Yang
Ya, kasut dah tercabut. Dah lama tak lama, baru seminggu. Seminggu dia pakai kasut. Ya Allah, menangis syukur tu Pak. Rumahnya pegangai, ya Allah. Aku tak minta duit kau ada. Takut nanti abang nak pakai duit banyak, anak-anak sekolah apa semua. Ya Allah, ada duit. Kamu nanti abang susah pula. Ya Allah, itu aku. Tuan-tuan cari macam tu. Ada tak isteri yang bagi duit? Dia kata bagi kat lelaki. Tak ada, kecuali orang rambau lah. Isteri lain tak duit. Orang rambau ni, cuma tanya orang rambau. Semua bagi kat lelaki duit. Betul lelaki-lelaki semua hebat-hebat pakai baju lawa. Ya tuan. Orang rambau yang macam tu, orang lain tak buat yang tu. Baik ya orang rambau. Orang banyak kali orang rambau tu. Dia tak cakap tu orang ni. Dia cerita dengan saya tu, saya makan malam macam tu. Buat lepas malam cari makan, pergi kedai dah tidur dah keluar. Aku dulu makan taman tu. Tak lama tu, telefon dia bunyi. Siapa tu? Rumah telefon. Kek satu. Apa nak Dia tanya, abang nak makan ubek lu? Suami ni ada darah tinggi. Ingat nak suami tu makan ubek darah tinggi lu. Tiap malam ingat kan, kalau keluar ingat kan. Jadi dalam rumah aku dia akan ingat ada makan ubek lu bang, makan ubek lu, makan ubek tu. Ingat kan. Akhirnya dia ingat suami dia bagi dulu. Bagi dulu bang. Tapi ya Allah, saya tak jumpa itu dah. Pukul 4 dia kejut suami, pukul 4 saya suami. Saya sebab apa saya tahu cerita ni, sebab saya penulis surat cinta dulu. Masa sikit sekolah dulu, kita ni tahulah bahasa-bahasa sikit cantik lah bahasa tu. Jadi kan kawan tulis macam bahasa Doraemon ni, kau tulis sikit bahasa kau cantik. Kita tulis lah ni masa dulu pernah tu. Bangun tahajud apa semua. Ingat perempuan tu, saya nasihat budak perempuan ni sebelum kahwin tu. Suruh baca Quran, selawat, bangun tahajud, macam-macam lah nasihat tu. Siapa yang Quran masa tu dia baca. Wah, menari tu. Entah. Lepas tu bila kahwin kau malu dan ku. Dia tak bagi dia macam kan. Surat dulu tu nasihat dia sebelum pun air dia bangun dia baca. Tiap malam kau malu yang kau dan ya Allah itu aku wahai. Kadang-kadang tu dia pandang ya abang tak bangun, bang tak didikan. Malu waktu ke rumah. Dia kata soalan dunia ni dalam orang paling beruntung. Memang kau paling beruntung macam tu. Tiap hari depan. Kau dia daki yang abang tak nak abang baca dua. Betul bang tidur dah balik. Kan subuh kat ayah kujuk abang balik. Masya Allah. Ayat saya pandang kau tu pandang kita pandang orang lembut orang. Tapi Tuhan sayang. Orang baik Tuhan sayang awal. Allah tak ambil. Ni kan. Sebaik itu je tu. Tu seorang yang saya jumpa cium tempat hati suami. Kita tak ada ni dia nak cium tempat hati kita apa busuk dia kan. Tak boleh tak ambil lah kucing gahar-gahar lah kaki kita tu kau kucing tuntun dia cium kan. Letak ni kan dengan dah mesti pun jilat dia. Ini kan untuk kemudian pula wasal nama hati amanat bihi dab beriman. Dewa pun beriman Rasulullah. Kemudian pokok beri salam. Wa khatabatul ahjar, batu-batu bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dicatatkan oleh sikit tuan sebenarnya oleh Imam Az-Zabidi dalam kitabnya. Kemudian Nabi qalbuhu la yaghfal wa la yanam. Hati Nabi tak pernah lalai, tak pernah tidur. Mata Nabi memang tidur, tapi hatinya tak pernah tidur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata Nabi tidur, tapi Nabi tak pernah tidur. Ditambah oleh ulama-ulama kan, sepanjang hidup Nabi tidak ada seekor lalat pun hinggap ke baju Nabi. Siapa sini nak lalat tak pernah hinggap ke dia? Takkan ada dah. Kan bukan lalat, habis langau, tungau yang ngau-ngau ini semua dah begitu. Nabi lalat seekor. Dan Nabi tak pernah menguap semua itu. Kita cuba lah sikap, mesti ada menguap. Tapi bukan orang bawah, dia orang Afrika sebut. Orang bawah mana tu menguap, kuek juga siang tadi dah bantai tidur macam mana nguap. Kan ini Nabi kan berkasar bunyi cakap tu kan. Makhluk kasar tak. Jago kasar lah sikit. Ini yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditambah oleh Ibnu Hazim dalam kitab Al-Fasil. Kata Ibnu Hazim, keterangan yang paling tepat sekali nak menggambarkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kata dia hebat Nabi ni. Dia diutuskan kepada suatu kaum yang berkepala batu. Kata Imam Ibn Hazim. Nabi diutuskan ke orang bunuh orang je. Orang Arab dulu, oi, merempak apa je orang macam tu. Anak kalau perempuan lahir dibunuh Lahir dalam Imam Qutubi dalam kitab Tazkirah. Lahir je bila mengandung orang perempuan, dia dah siap apa tu? Gali lubang dah. Tengok anak tu.
Kalau perempuan dia pun campak lubang tu, kamu ya. Nabi dihantar ke kaumnya tu. Kata Imam Ibn Hajar, dihantar ke kaum yang berkepala batu, yang susah untuk tunduk kepada siapa-siapa pun. Walaupun sekuat mana orang tu, susah nak tunduk kaum ni. Kaum yang tak suka menurut orang, tak suka ikut cakap orang, angkuh, sombong, berpawatakan seperti singa, kata Imam Ibn Hajar. Suka menerkam yang lemah. Tapi dalam tempoh yang tidak lama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kaum yang berkepala batu, berwatak seperti singa itu menjadi lembut, manusia yang berbakti, manusia yang berharga, manusia yang patuh dan tunduk kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kawih orang Arab, datang Nabi bawa agama, akhirnya orang Arab yang kawih-kawih itu jadi lembut. Ini kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada orang lain, tuan. Jadi kita hari ini kita maulid dan kita kehebatan Nabi ni. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah sampai bongkak-bongkak kaki. Kan ditegur oleh Bilal, ya Rasulullah, kau Rasul, cukuplah. Alaysa akunu abdan syakura, bukankah lebih baik aku ni jadi hamba yang bersyukur? Nabi dijamin syurga, tapi semayang kan berapa penting jamin syurga. Kita tak ada siapa-siapa jamin syurga kat kita. Tapi jadi tengok ibadah kita, tuan-tuan dan puan. Tengok ibadah kita, koting kita bongkak, memang bongkak, tapi berdiri beli tiket wayang lama betul kan. Beli tu nak beli tu nak beli ikan ke pasal beratur lama bongkak koting. Beli yang terang-terang nak makan dah kan. Nak pergi beribadat bongkak kotingnya. Kita tak ada siapa-siapa jamin masuk syurga, tapi ibadah kita kurang kan. Tu kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan manusia. Kita tengok kita dengan isteri, dengan suami kita dalam hubungan rumah tangga. Kita tengok kan, kita dengan suami, kita dengan isteri. Dia kalau dengan suami ni elok kita baca kitab Al-Muhimmah fil Hadis. Kitab itu membahaskan bagaimana seorang isteri sepatutnya bergaul dengan suaminya. Yang saya baca kerokan 2 kali waktu ulang kitab tu kan, cerita macam mana isteri nak melayan suaminya, sepatutnya macam mana kan. Jadi suami pun dia kono juga, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Ta'ala suruh kita suami ni berlapang dada dengan isteri. Suami ni memang kuat, dia lelaki, tetapi Allah Ta'ala suruh kita berlapang dada, mengalah dengan isteri kita. Pada penonton kita boleh mengalah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Betul tu dik? Apa yang betul tak tu? Macam salah yang betul ya? Saya tak ingat Quran. Allah Ta'ala sebut, dan bergaullah dengan isteri kamu dengan baik. Allah Ta'ala sebut, tengok ujung tu menarik. Fa in karihtumuhunna, kalau kau marah kat dia, ada benda yang kau benci kat dia yang dia buat, fa in karihtumuhunna fa asa ayja'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi yang kau benci tu ada kebaikan yang banyak untuk kau. Banyak berlaku dalam hidup kita suami isteri kan. Ada benda kita berkenan dengan bini kita, kadang dia beletih apa dia. Kau ni kalau kau nak beletih, kau jadi penceramah, bebaslah, pekbet sikit saja. Dia untuk bini. Padahal tu tengok balik apa yang dia letih tu. Yang letih semua betul. Abang ni kalau dah balik, kau roti bona pun sangkutlah baju tu ke hanger, jangan campak dia kata pasal lepas. Kau dah mandi tu, nak mandi bangun pagi tu, janganlah dibiarkan kain tu berlengkar kalau sahur tak. Ambil masuklah, dah ada baku, masuklah baku tu bang saja. Kita lelaki tu dah turun, dia kan ambil tawar, jatuh kain tu. Ni bukan orang bau ni, dia orang Switzerland. Turun kain tu, dia kalau seminggu orang rumah tak ambil, seminggu lah kain tu kain tu. Situ dah kain tu berlengkar, orang sahur apa kain kita. Orang rumah ambil, kita ambil kita. Dia boleh teh, bang ambil lah tadi kan, dia marah kita. Betulah dia marah lagi. Lepas makan janganlah bawa tidur bang. Bawa lah apa tanya macam tu kan. Kita marah. Letak ya kau ni. Semua dia letak semua betul. Tak suka. Pagi kena makan ni. Bangun dah bang. Nak boleh mau bangun dah. Buat-buatlah baca Quran. Kita bangun ni kita. Kau nak baca Quran kan? Kau nak baca Quran tu dia.
Doa aja sendiri tu. Tu doa dia pula. Doa ni ya. Betul tak tu? Betul tu yang rumah tu. Kita marah rumah kita, kajut kita awal pagi semua. Semua betul. Ya maksud Allah Ta'ala boleh jadi yang kau benci kat dia tu baik, ada kebaikan yang banyak. Kita tak perasan. Semua yang diletak tu semua betul. Sebab isi kita tu dia tak ada letak benda-benda yang tak betul lah. Betul dia. Kalau dia letak tak betul, kita latihan dia pula. Dia letak tu sejam, kita latihan dia 8 jam. Abang yang siap pergi surau je. Janganlah pergi surau. Rumahnya besar ha, bayang aircon ada. Surau tu payah main ke surau ni, ke rumah ni. Surau. Masa tu kita boleh latihan dia. Kita syarah dia 8 jam lah. Berkala, so dia panjang 8 jam ya, tak apa. Tak ada. Dia latihan pun abang dalam mu lah tak pergi surau. Pergi lah abang. Ni surau dia malu nanti lah. Pergi lah. Pergi tu kan. Kau ni kalau kau nak pergi kau dengar kau lah. Bila ngomong makan dengan dia ni tu dia. Kau tahu kita dah tua kita kau ada kita dah kita kau manusia kita kau. Apa tahu boleh tengok. Kita marah padahal waktu dah syarah. Jadi malah tidur. Apa makan tidur. Betul kita bising. Asal perut buncit tidur. Kalau mana sihat dulu dia bukan orang bau ni, dia bawa Afrika. Afrika tuan. Malah dia rumah beletih. Omak kau ni orang beletih. Dia mengumpet lah bini tu. Berasa kan. Omak kau berserah. Dia berserah hebat tu. Berserah hebat. Dikutuk rumah. Dia kata anak. Kalau omak kau berserah tu kau diam lah. Jangan. Kau dongan. Mengumpet kan. Mengumpet orang bini sendiri. Tak apa sabi kita. Mengumpet. Tetap bukan mengumpet. Kau tahu tak kau omak kau semalam. Dia marah-marah apa. Siapa letak sini? Polio letak dia. Bukan anak. Mengumpet orang rumah. Mengumpet tetap mengumpet. Menipu tak menipu. Walaupun bini sendiri, anak sendiri. Jadi hubungan kita pun nak jaga-jaga. Saya selalu sebut 3 minit lagi. Saya selalu sebut ikut jamnya ya. Jam lain tak betul, jam ni betul. Ni jam Mekah ni, jam lain tu jam tak betul tu Israel ke tu. Bukan sama jam ni sama tu. Saya selalu sebut tuan, kita ada anak, ada isteri kan. Kita yang penting tuan, besok Tuhan tak tanya kenapa anak kau semua tak jadi baik. Ada seorang lain mesti perangai tak ada tuan. Tapi Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana usaha kita. Kita ada tanggungjawab tuan. Kita ada anak, kita jadi ibu, kita jadi ayah pada anak-anak kita. Anak-anak kita tu harta kita dan itu adalah amanah besar daripada Allah. Jadi kita tak ada cara yang paling sesuai, yang paling baik untuk kita bina rumah tangga kita, melainkan dengan agama. Dengan didikan agama, jangan suap harta benda tuan. Kalau anak kita ni disuap dengan harta benda, bila benda ni hilang, harta ni hilang, besok hilanglah hormat dia ke mak ayah. Saya selalu sebut, itu yang Nabi sebut, rahimallahu rajulan qama minal laili wa aiqaza mar'atah. Allah Ta'ala merahmati orang suami yang bangun pada waktu malam. Kalau isilah, kalau suamilah. Kalau suami yang bangun pada waktu malam mengejutkan isterinya. Rahimallahu rajulan qama minal laili wa aiqaza mar'atah. Suami yang bangun, dia semayang, bangun dengan isteri subuh ibadat sama, Allah Ta'ala merahmati suami itu. Kalau isteri buat, Allah Ta'ala merahmati isteri itu. Jadi caranya tu tuan, kita kajut anak-anak kita malam-malam. Rahian pagi tu, jangan awal-awal lah, pukul 5, sejam sebelum subuh masuk. Suruh anak mandi, suruh semayang 2 rakaat cukup. Biar anak-anak rasuk. Buatlah benda-benda yang menyonok pagi tu sikit. Jangan suruh bangun semayang, tak nak tau. Siap omak kau dah buat air teh dah. Minum dulu. Buat coklat kalau cocok sambar tu bukan risau tak. Tetap pagi orang bangun. Biar ini dah sarapan ke tak? Ini sarapan untuk tahajud. Kamu kalau tujukan dari berat kita makan. Wah, anak kita suka. Tapi makan macam naik. Jadi pagi anak dah bangun ramai. Sama-sama sembahyang tahajud. Alangkah cantik gua tu. Maknanya kita letakkan penghormatan anak ni pada kita mak ayah ni dengan cara itu. Pagi kujud. Dalam maksud dia akan seronok, dia seronok. Kita wujudkan kasih sayang anak ke kita dengan cara macam tu. Besok anak kita tengok, ya Allah, ya Allah macam ni. Jangan bagi duit. Cuba tak bagi duit sekali. Bila tak bagi duit, dia muka masak. Kondokut, dulu elok. Tanya, kondokut. Dulu gaji sikit, dia bagi duit. Dah bagi duit, tak nak bagi duit. Tak apa nak dibeli lah. Awal mahal marah lelaki ya. Sebab dulu dia dibagi dengan duit. Kalau diletakkan agama sebagai asas bentuk keluarga, insya-Allah keluarga tu akan membangun dengan cantik. Anak-anak so kita dah mati, ingat di luar abang dengan omak kan. Pagi dia kejut kita, omak dah goreng kodok dah. Macam-macam boleh kan. Sembayang sesama nak pergi masjid, pergi surau, pergi deret, dia pergi naik kereta sama dengan abang dengan omak. Anak-anak kita akan ingat.
Dia buat benda yang sama. Alangkah besar pahala kita dapat buat anak-anak kita mengikuti apa yang kita buat. Allah, susah. Jadi kita buat macam tu. Saya jadi tuan tadi pukul 9 tepat berhenti. Ini dah pukul 9. Jadi saya mohon ampun. Nanti tak betul ceramah tak apa kan terlebih kan. Mohon ampun, mohon maaf pada tuan-tuan kalau kasar basuh tuan-tuan. Tak ada niat mau mentai siapa-siapa dah. Kata datang sini datang ni, kalau saya ni muda ada lebih tua pada saya ingat dia sebagai abang saya, kakak saya. Kalau tua lagi omak saya, nenek saya sendiri. Kan sama-sama kita ingat-ingat diri kita supaya kita boleh perbaiki diri kita. Mudah-mudahan berkat sambutan Maulid ini kita balik sekarang, duduk tidur tepi kiri kita, boleh tidur, ambil wuduk dulu sebelum tidur. Doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku umur 70 dah 50 60 ya Allah. Sepanjang hidup aku ni Allah, aku belum pernah lagi mimpi jumpa Nabi aku ya Allah. Malam tadi Allah ceramah Maulid ya Allah, aku mohon pada Engkau ya Allah. Kok malam ni kan tadi aku pergi dengan ceramah, tak tidur aku ya Allah. Selalu tidur dan ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dapat dan tengok Nabi malam ni ya Allah. Besar ganjaran. Doakan ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku isteri yang baik, suami yang baik, anak yang baik ya Allah. Kan doa kan insya-Allah tuan-tuan. Bangun pagi kita doa, pagi dia awal pagi doa, baca Quran sikit, tunggu subuh masuk kan. Tunggu subuh masuk dengan baca Quran. Kerana baca Quran pada waktu subuh ni dilihat oleh para malaikat Allah. Baca Quran sebelum azan doa itu. Minta kepada Allah Taala. Mudah-mudahan dengan cara itu tuan hidup kita lebih tenang, lebih berkat. Apa yang kita usahakan menjadi kejayaan, insya-Allah anak-anak kita pun jadi sama. Membesar dalam penjagaan kita, dalam keadaan dia bawa agama ni dengan gigi geram, gigit suku. Mana-mana dia pergi pun dia bawa agama. Sampailah kita meninggal pun anak-anak kita masih lagi jadi orang yang beragama. Mudah-mudahan kita sama-sama mohon pada Allah Ta'ala agar kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mohon dengan berkat majlis Maulid Rasul ini tuan-tuan, kita sama-sama berharap pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, dosa ayah kita, datuk nenek kita, dosa adik-beradik kita, kaum kerabat kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat umumnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Dan semarah mana pun Allah Ta'ala pada kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dengan rahmatnya diampunkan semua kesalahan-kesalahan kita, lantas kita dimasukkan dalam syurga Allah beramai-ramai. Macam mana kita jumpa hari ini tuan-tuan, mudah-mudahan naknya kita jumpa juga dalam syurga Allah, dalam keadaan yang lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah-mudahan kita diberikan ketenangan dalam kehidupan dunia kita dan keselesaan di dalam kehidupan akhirat kita. Mohon ampun, maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.